Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, cikgu doakan awak semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, dan bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. So, nama cikgu, Cikgu Ainur Zuria binti Ahmad Zaki. Cikgu akan mengajar awak subjek sejarah. Okey, untuk tingkatan 4 ini, okey, awak boleh tengok slide. Okey, untuk tingkatan 4 ini adalah 10 topik yang akan awak belajar dalam tingkatan 4. So, kita pergi secara sepintas lalu. Okey, 10 bab yang akan awak belajar pada tingkatan 4. Awak akan belajar tentang warisan negara bangsa, tentang kebangkitan nasionalisme, okey, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, era peralihan kuasa British di negara kita, Persekutuan Tanah Melayu 1948, ancaman komunis dan perisytiharan darurat, usaha ke arah kemerdekaan, okey, pilihan raya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Permasyuran Kemerdekaan. Okey, ini adalah antara 10 bab yang akan awak belajar pada tingkatan 4 ini. Okey, ini nanti awak boleh tengoklah ya. Okey, subtopik yang terkandung untuk setiap bab. Okey, so untuk hari ini, okey, cikgu akan masuk bab yang pertama, iaitu warisan negara bangsa. Dan cikgu hanya akan masuk bab 1.1, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. So, dalam subtopik ini, okey, dan untuk hari ini, apa yang awak akan belajar adalah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, apa latar belakang tanah Melayu kita ni? Apa latar belakang Malaysia ini sebelum datangnya Barat? So, hari ini awak akan belajar. Okey, apa pentingnya belajar topik ni? Okey, so apa pentingnya awak belajar subtopik pada hari ini? Subtopik 1.1 ni. Okey, kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, yang seterusnya, apa kemahiran pemikiran sejarah yang akan awak dapat? So, awak akan memahami kronologi ciri-ciri perkembangan negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apa maksud kronologi ni? Okey, kronologi ni maksud dia, okey, cerita yang berturutan. Okey, cerita yang berturutan sehinggalah penghujung dia. Itu maksud kronologi. Okey, cerita yang secara berturutan, rentetan sesuatu peristiwa, kita kenali sebagai kronologi. Okey, so untuk hari ini saya akan masuk 1.1, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. 1.2, 1.3 dan 1.4 ni saya akan masuk pada kelas kita yang seterusnya nanti ya. Kita masuk satu-satu dulu. Kalau saya masuk semua nanti jam. Okey. Apa itu warisan negara bangsa? Yang pertama sekali awak kena faham apa maksud warisan? Apa maksud warisan? Bukan nyanyi lagu Sudirman warisan tu Apa maksud warisan? Warisan ini adalah ada lebih kurang macam keturunan. Apa yang orang lama-lama ada yang diwariskan kepada kita. Okey, tak kisahlah apa jua yang diwaris-wariskan kepada kita. Saya bagi contoh dalam skop yang lebih kecil. Okey, contoh dia baju. Kita ada baju yang arwah nenek kita bagi.
Okey, arwah nenek kita telah meninggal dunia, dan dia bagi baju dia kepada kita. So baju tersebut adalah warisan peninggalan nenek kita kepada kita. Okey, itu skop yang kecil. Okey, ini kita akan tengok skop yang lebih besar. Okey, skop dari peringkat negara. Okey, warisan negara bangsa. Okey, sebelum tu kita tengok dulu, kita baca dulu sinopsis. Kerajaan Alam Melayu mempunyai ciri-ciri pembentukan negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Funan dan Champa diwarisi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ya, Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, dalam subtopik ini, sinopsis ini, dia nak menceritakan kepada awak. Yang pertama sekali, kita kena faham. Okey, sebelum datangnya Barat, kita memang dah ada. Kita memang dah ada kita punya pentadbiran negara sendiri. Okey, kita memang dah ada kerajaan kita sendiri. Okey, bukannya Barat itu yang datang, yang membentuk segala-galanya di negara kita. Bukan, salah. Salah pemikiran seperti itu. Tapi apa yang betulnya sebenarnya negara kita ini sebelum datangnya Barat memang sudah ada pentadbiran sendiri, dah ada rakyat sendiri, dah ada undang-undang sendiri. Bila Barat sampai, Barat telah melakukan beberapa penambahbaikan dan perubahan. Seperti yang kita tengok sekarang lah. Tapi apa yang pula awak tahu adalah okey, sebelum datangnya Barat, kita memang dah ada kerajaan kita sendiri. So, apa yang pula awak tahu? Inilah warisan. Okey, main mana negara kita ni? Bagaimana negara kita wujud? Negara kita wujud daripada warisan kerajaan Funan. Okey, Funan. Lepas tu diwariskan kepada kerajaan Champa, diwariskan kepada kerajaan Sriwijaya, seterusnya kepada Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya kepada Kesultanan Johor Riau. So ada 5 perjalanan. Okey, saya nak highlight kan ada satu key point dekat sini. Di samping itu, hubungan pemerintah dengan rakyat yang wujud secara timbal balik kekal sebagai warisan bernilai sehingga kini. So ingatlah kita sampai bila-bila. Okey, hubungan kita dengan pemerintah wujud secara timbal balik, maksud dia saling bekerjasama antara satu sama lain daripada dahulu kala lagi, dan itu adalah warisan yang telah ditinggalkan oleh kerajaan dahulu kepada kita sekarang. Okey, saya masuk terus subtopik 1.1 iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, macam saya sebutkan tadi, kita kena faham bahawa kerajaan Alam Melayu ini telah bermula sebelum kedatangan Barat. Sebelum Barat datang ke negara kita, kita memang dah ada warisan negara dan warisan bangsa kita sendiri. Okey, kehebatan dan keagungan kerajaan Alam Melayu seperti kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang dan diwarisi oleh kerajaan Melayu selepasnya. Okey, ini yang saya tunjukkan ini adalah peta peta kerajaan Sriwijaya. Okey, selepas kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, betul? Okey, sebelum kerajaan Sriwijaya seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu kerajaan Funan dan kerajaan Champa. Ini gambaran gambaran supaya awak lebih faham. Bila kita tengok peta ni, kita akan lebih faham kat mana kedudukan kerajaan tu.
Okey, boleh tengok slide. Okey, apa yang awak lihat ini adalah ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Okey, ada 4 ciri. Okey, 4 ciri dalam kerajaan alam Melayu. So, apa yang nak cakap kat sini, alam Melayu tersebut, kerajaan alam Melayu itu, dia ada 4 ciri yang menyatakan itu adalah kerajaan alam Melayu. So, tempat-tempat ataupun negara-negara yang berada dalam alam Melayu ini mempunyai ciri yang sama. Okey, yang pertama raja. Okey, rakyat, undang-undang dan wilayah pengaruh. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok ciri yang pertama iaitu ciri dia raja. Okey, siapa raja? Okey, raja ini merupakan tonggak utama sesebuah kerajaan. Okey, kedudukan raja diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Okey, kalau kita tengok 5 kerajaan tadi, okey, Funan Champa Sriwijaya, Kerajaan Melayu Melaka, dan yang terakhir sekali adalah Johor Riau. Kelima-lima ini ada raja dan ada sistem pentadbiran yang tersendiri. Maksud dia, kerajaan Funan ada sistem pentadbiran dia sendiri. Kerajaan Champa pun ada sistem pentadbiran sendiri. Okey, kerajaan Sriwijaya, Melayu Melaka, yang terusnya adalah Johor Riau. Semua ada sistem pentadbiran sendiri. Semua ada raja. Okey, raja memperoleh keataatan daripada rakyat dan ditaati serta dianggap suci. Sama juga macam situasi kita sekarang, betul? Okey, kita mesti taat kepada raja ataupun kepada sultan. Kenapa kita perlu taat setia? Sebab kita telah meletakkan kedudukan raja ataupun kedudukan sultan itu di tahap yang paling tinggi. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan kewujudan Dewa Siva. Ni kalau awak masih ingat, pada tingkatan 1 kita ada belajar berkaitan dengan tamadun India. Okey, ingat tak tamadun India macam mana dia sangat mentaati kepada dewa-dewa dia. Ini contoh dia lah, contoh. Okey, ciri yang kedua adalah undang-undang. Okey, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Bila nama dia kerajaan, mesti ada undang-undang. Okey, undang-undang ini dipakai ataupun terpakai di seluruh wilayah pengaruhnya. Okey, apa maksud terpakai di seluruh wilayah pengaruh ni? Saya bagi contoh undang-undang ni, contoh dia undang-undang yang kita guna pakai di Malaysia. Katakanlah saya bagi contoh undang-undang, saya ambil undang-undang yang selalu kita dengar kat TV kan, undang-undang 302. Okey, 302 kanun kesesaan. Apa maksud 302 tu? Okey, 302 tu adalah hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Okey, itu undang-undang yang diguna pakai di Malaysia. So, negeri-negeri yang berada di Malaysia menggunakan undang-undang yang sama. Ni maksud dia terpakai di seluruh wilayah. Okey, undang-undang tersebut adakah dia diguna pakai di negara, kita bagi contoh negara paling dekat dengan kita lah. Okey, contoh dia negara Brunei. Adakah undang-undang yang sama, undang-undang 302 diguna pakai di Brunei? Okey, tidak tidak. Hanya diguna pakai di seluruh wilayah pengaruh. Maksud dia undang-undang tu untuk Malaysia, Malaysia saja yang guna undang-undang tersebut. Okey. Kenapa perlu adanya undang-undang? Kerana menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, contoh dia, dia bagi contoh kat sini, Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Okey, apa itu Undang-Undang Kutara Manawa ini? Nanti cikgu akan terangkan di topik yang akan datang. Okey, kita pergi ciri yang ketiga, iaitu wilayah pengaruh. Okey,
Apa maksud wilayah pengaruh ni? Kawasan rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Contoh, wilayah pengaruh Funan luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, okey, Selatan Myanmar dan segenting Kera. Wilayah pengaruh ni maksud dia, okey, saya bagi contoh, okey, saya bagi contoh macam kita ambil contoh Malaysia lah okey, Malaysia. Okey, Malaysia, okey, kita ada raja. So, raja ini ataupun sultan ini berpengaruh di negeri-negeri di bawah Malaysia, betul? Okey, apa maksud wilayah pengaruh ni? Okey, ini dulu ada wilayah pengaruh tapi sekarang tak ada lah. Okey, sekarang memang tak ada. So jangan awak guna pakai pula dalam masa kini Okey, sekarang tak ada dah wilayah-wilayah pengaruh ni, tapi kalau dulu memang ada. Okey, wilayah pengaruh ni contoh dia, okey, contoh saya bagi contoh yang sama Malaysia. Contoh saja okey, contoh Malaysia, katakanlah Malaysia menawan ataupun menakluk kawasan di sekitar Malaysia. Contoh dia macam Singapura ke, okey. So bila Singapura ditakluk oleh Malaysia, Singapura adalah berada di bawah pengaruh Malaysia. So apa undang-undang yang dijalankan di Malaysia juga dijalankan di Singapura. Okey, itu saya bagi contoh. Tapi kena ingat sekarang tak ada dah wilayah pengaruh ni, tak ada dah. Okey, kita je yang terpengaruh. Wilayah-wilayah pengaruh ni tak ada dah. Okey, saya cuma bagi contoh sahaja. Okey, yang seterusnya iaitu ciri yang keempat iaitu rakyat. Okey, rakyat. Rakyat siapa rakyat? Kita ni lah rakyat kan? Kalau saya tanya awak rakyat negara mana? Negara Malaysia. Okey, apa maksud rakyat itu? Penduduk lah. Okey, rakyat ni mestilah setia kepada raja dan tidak menderhaka. Ingat, kita jangan menderhaka kepada perintah raja, perintah sultan kita. Apa jadi kalau kita menderhaka? Sekarang ni kita ada undang-undang kan? Kalau kita derhaka, kita dikenakan tindakan undang-undang. Kalau kita tengok cerita dalam TV, cerita dulu-dulu tu, kalau rakyat tu derhaka kepada sultan, apa jadi? Dipancung lah, dibuang negeri lah, macam-macam lah kan. Itu dulu sekarang tak ada dah. Sekarang kita dah ada undang-undang. Tapi ingat, kita mesti taat kepada raja dan sultan kita. Okey, contoh rakyat Sriwijaya buktikan kesetiaan mereka kepada raja dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Inskripsi Telaga Batu digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam kerajaan Sriwijaya. Air dituang ke atas inskripsi Telaga Batu dan mengalir ke corong bawahnya. Air akan ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Okey, kalau awak tengok slide ni, cikgu ada sediakan dekat awak. Okey, ini gambar inskripsi Telaga Batu. Okey, ini batu batu. Okey, inskripsi tu maksud dia ni kat sini dekat batu ni dia ada tulisan. Dalam tulisan ini mengikut bahasa dia lah bahasa kerajaan Sriwijaya lah Okey, dia ada tulis lah kat sini. Apa yang perlu dibuat oleh seorang rakyat. Okey, kat sini adalah patuh kepada suruhan dan sebagainya. So apa yang jadi? Mereka ada satu upacara persetiaan antara pemerintah dengan rakyat. So pemerintah ini apa yang dia buat? Dia akan tuangkan air batu. Dia akan tumpahkan air sumpah. Dia akan tumpahkan air dekat sini ni. Awak nampak corong-corong ni? Dia akan tumpahkan air di corong-corong ni. So air itu akan mengalir membasahi tulisan-tulisan ni. Okey, membasahi tulisan-tulisan ni dan jatuh ke sini dan dia akan mengalir dekat corong bawah ni.
So rakyat dia akan tadah. Okey, tadah air yang mengalir melalui corong ini. Tak kisahlah tadah guna cawan ke mangkuk ke dengan tangan ke, tak kisahlah, janji dia tadah lah air tu. Dan mereka akan minum. Kenapa minum ni? Ini sebagai simbolik simbolik menunjukkan bahawa dia setia kepada pemerintah dia. Okey. Ini hanya dilakukan semasa di kerajaan Sriwijaya. Dekat negara kita tak ada jangan awak pula pergi buat. Okey, kita masuk kesimpulan. Okey. Kesimpulannya terhadap apa yang kita belajar pada hari ini. So, apa yang pula awak faham? Okey, macam mana munculnya kerajaan alam Melayu? Okey, kerajaan alam Melayu ini muncul daripada abad pertama sekali, iaitu kerajaan Funan. Lepas tu abad yang kedua diwarisi oleh kerajaan Champa. Lepas tu abad yang ketujuh diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya. Dan ketika abad ke-15 warisan alam Melayu ini telah diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada abad ke-16 telah diwarisi oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, itu adalah rentetan kesultanan kerajaan alam Melayu. Awak perlu ingat dan faham. Okey, buku cikgu pusing-pusing tak? Okey, seperti biasa, cikgu mesti akan bagi kerja rumah dan latihan kepada awak. Okey. Kejap, tengok slide tu, nampak? Bukan main lambat lagi dia nak turun tu. Saja nak bagi awak berdebar-debar. Tunggu apa kerja yang nak saya bagi. Okey, saya bagi kerja rumah ke awak. Okey, kerja rumah dan latihan. So, untuk kerja rumah yang pertama, okey, awak kena salin nota. Okey, nak salin nota kat mana cikgu? Ini kalau dalam kelas tanya nak kena dah ni. Nak salin nota kat mana cikgu? Salin kat dalam buku nota lah, okey. Okey, salin kat dalam buku nota. Cuma cikgu sarankan awak gunalah buku nota yang tebal. Yang kulit tebal tu. Okey, yang kulit tebal dan isi dia yang banyak sikit muka surat itu. Okey, kenapa nak kena guna buku tebal tu? Okey, buku tebal itu awak boleh guna semasa awak di tingkatan 4 dan semasa awak di tingkatan 5. So, jadikan buku nota itu sebagai nota awak. Dalam masa yang sama, boleh dijadikan sebagai sumber rujukan utama ke awak. Okey? So, jangan hilangkan. Boleh je kalau awak nak guna tingkatan 4 nak buku lain, tingkatan 5 nak buku lain, tidak menjadi masalah. Cuma saya nasihatkan awak, kalau mengikut pandangan peribadi saya, okey, nasihat peribadi saya, guna terus buku tebal, sambung saja. Tak kisahlah seandainya cikgu yang berbeza sekalipun, tidak menjadi masalah. Okey, ini untuk memudahkan awak bila awak nak ulang kaji, nak SPM nanti. So, dalam buku nanti boleh catat isi-isi penting. Kadang-kadang kita ini selalu berlaku keciciran. Okey, nota yang kecil-kecil yang kadang-kadang cikgu bagi dalam kelas tu, awak salin kat mana-mana awak tak tahu. Okey, lepas tu cicir. So, jadikan buku nota ini, di situlah awak tulis nota, di situlah awak menulis segala maklumat yang akan diberikan oleh cikgu lah. Okey, yang kedua, awak perlu selesaikan latihan. Latihan tu nanti cikgu akan bagi dalam grup kita. Okey? So, tolong tengok WhatsApp group dan tolong selesaikan latihan. Okey, nasihat saya yang terakhir sekali. Okey, sekarang awak dah tingkatan 4. Okey, so tingkatan 4 ini bukanlah masa untuk awak nak main-main lagi. So, saya nak tingkatan 4 ini awak terus fokus untuk SPM. So, ingat, dalam SPM, sejarah
wajib lulus. Okey, wajib. Okey, wajib bukan sunat tau, wajib lulus. So bila nama dia wajib lulus, so wajiblah mengulang kaji untuk subjek sejarah. Ulang kaji, baca buku sejarah. So saya nak daripada hari ini, bukan daripada hari inilah, mulai saat ini mesti awak tanamkan azam, tanamkan dalam diri awak. Okey, awak nak lulus dalam sejarah. Tapi kalau saya tak naklah lulus saja, mesti dapat grade yang bagus dalam sejarah. Okey, ingat, gagal sejarah, gagal SPM. Tak naklah macam tu Sejarah ni sebenarnya easy je. Boleh je jawab. Boleh je awak belajar sejarah ni. Okey, so ingat pesan cikgu. Okey, tanamkan dalam hati awak. Okey, tak kisahlah walaupun kita dalam keadaan pandemik macam ni pun tak ada masalah. So belajar, gunakan peluang yang ada ini untuk belajar, untuk mengulang kaji, terutama sekali dalam subjek sejarah. Okey. Okey, sekian saja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat maklumat yang berguna daripada cikgu. Semoga ianya memberi manfaat kepada awak. Okey, seandainya awak tidak faham di mana-mana, okey, memang tak tahulah, tak boleh cikgu, tak tahulah cikgu, tak fahamlah cikgu. Okey, boleh PM cikgu secara personal. Okey, boleh PM cikgu secara personal, boleh WhatsApp cikgu dan sebagainya. Okey, sebelum cikgu mengundur diri, tengok slide kejap. Jangan lupa, okey guys, jangan lupa untuk subscribe video cikgu ini. Okey, bye. Assalamualaikum, bye.